Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga terima kasih selamat pagi untuk anda terus bersama kami di Ruang Udara Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kembali kita untuk rancangan tarbiyah pada pagi ini dan insyaAllah seperti biasa kita kembali bersama dengan tetamu kita. Saya ucapkan selamat datang kepada Al-Fadhil Ustaz Syarizan Daud At-Turabi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Puan Najah? Ya, sihat Alhamdulillah. Ustaz sihat kita ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan untuk pagi ini insyaAllah kita juga mengajak rakan-rakan pendengar kita untuk menyertai perkongsian perbincangan kita pada pagi ini melalui rancangan tarbiyah, dan untuk anda boleh dapatkan akhbar berita harian di ruangan agama. InsyaAllah kita berkongsi apa yang kita bincangkan pada minggu yang lalu dalam penulisan artikel pada minggu ini. Baik Ustaz, kita kembali pada perkongsian perbincangan kita untuk minggu ini dalam rancangan tarbiyah. InsyaAllah Ustaz akan mengupas tentang satu tajuk yang saya kira cukup menarik untuk sama-sama kita hayati dan sertai perkongsian kita pada pagi ini. Tajuknya Hijrahkah Kita, Ustaz, ya. Dan saya kira sebagai mukadimahnya Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala habibina al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumil la raiba fih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma adkhilna mudkhala sidqin wa akhrijna mukhraja sidqin waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Summa amma ba'd. Pertamanya, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada DJ kita, iaitu Puan Hajah Hani Asnah, selaku juga penerbit bagi slot tarbiyah di IKIM FM ini. Dan yang saya muliakan semua pendengar-pendengar setia IKIM FM, mudah-mudahan kita pada hari Jumaat Sayyidul Ayyam ini, perayaan mingguan kita sentiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi yang mungkin belum membaca surah Al-Kahfi, silakan baca surah Al-Kahfi. Bagi yang nak memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat, silakan memperbanyakkan selawat pada hari Jumaat. Bagi yang baru nak keluar rumah, tercari-cari pakaian apa yang nak dipakai, maka pilihlah warna yang cerah, terutamanya warna putih khusus pada hari Jumaat. Berpakaian yang paling indah pada hari Jumaat sebagai tanda kita meraihkan keistimewaan dan keberkatan hari Jumaat. Dan insya-Allah sebagaimana yang kita sebutkan di awal mukadimah tadi, topik kita pada hari ini saya kira bersempena dengan Ma'al Hijrah, ya Puan Najah. Sebenarnya Ma'al Hijrah kita ambil kesempatan pada hari ini untuk kita membicarakan satu tajuk, hijrahkah kita, yang satu persoalan yang kita tanya kepada diri kita sendiri, bukan nak tuju kepada siapa-siapa. Kita akan bertanya kepada diri setiap individu di kalangan kita yang mendengar Radio IKIM pada pagi ini. Dan topik hijrah ini sebenarnya bukan ditujukan kepada orang yang tak baik, yang berikrar, yang berazam nak jadi baik saja. Malah hijrah ini sebenarnya kita fokuskan kepada setiap di kalangan individu, sama ada yang belum baik ataupun yang dah baik sekalipun, tetapi setiap hari akan ada perubahan yang dia nak buat yang menuju ke arah yang lebih baik. Bererti hijrah itu bermaksud perpindahan daripada yang tak baik kepada baik, yang baik kepada lebih baik. Itu fokus kita pada hari ini, yang kita nak bicarakan hijrahkah kita dari sudut perspektif individu, dan bagaimana kita hendak menerapkan elemen hijrah dalam setiap kehidupan di kalangan kita. Pertamanya, sebagai mukadimah, saya suka untuk saya membacakan satu ayat daripada surah At-Taubah. Ayat yang ke-20, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan dalam pelbagai versi ayat dalam Al-Quran. Cuma dalam ayat 20 ini, Allah ada sebut tentang perkataan hijrah dalam ayat itu, tetapi Allah combine, Allah sekalikan ayat hijrah itu dengan ayat orang yang beriman dan juga orang yang berjuang, yang berkorban. Ayatnya berbunyi, auzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Ayat yang ke-20 surah At-Taubah. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad pada jalan Allah dengan harta benda dan jiwa raga mereka adalah lebih besar dan tinggi darjatnya di sisi Allah daripada orang-orang yang hanya memberi minum, orang-orang haji dan orang-orang yang memakmurkan masjid sahaja. Dan mereka itulah orang-orang yang berjaya. Sedang pendengar yang saya kasih sekalian,
Allah Subhanahu Wa Taala merakamkan ayat 20 surah At-Taubah ini dengan dua karakter manusia. Yang pertama orang yang beriman, yang kedua orang yang berhijrah, dan yang ketiga orang yang berjihad. Ya, kalau kita bicarakan tiga-tiga karakter ini, yang mana tiga-tiga identiti yang Allah rakamkan dalam surah At-Taubah ini adalah identiti orang yang mendapat darjat dan juga kebesaran di sisi Allah. Memberi maksud kepada kita bukan saja orang yang berhijrah itu dia kena beriman, bukan saja orang yang beriman itu kena berhijrah, bukan saja orang yang berjihad itu perlu berhijrah dan juga beriman. Begitu tiga-tiga itu ada hubung kait untuk mendapat keistimewaan dan juga darjat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sebagai mukadimah, bila mana Allah sebutkan kepada kita di antara tiga-tiga identiti ini, iman, hijrah dan juga berjihad, tiga-tiga ini merupakan perkara yang sangat tinggi nilainya. Maka bila mana kita cuba untuk meletakkan diri kita di antara tiga karakter ini, mudah-mudahan kita layak dan juga berhak untuk mendapat keistimewaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu barangkali sebagai mukadimah kita pada pagi ini, bagaimana kita cuba untuk meletakkan kita sebagai orang yang sentiasa berhijrah. Bukan saja berhijrah dari sudut tempat, malah berhijrah mungkin dari sudut kita berjuang, berhijrah mungkin dari sudut kita memperbaiki diri, memperbaiki ibadat, pengurusan masa dan seumpamanya. Semua itu insya-Allah kita akan kaitkan dalam konteks hijrahkah kita pada hari ini, insya-Allah. Ya, baik. Dan sekali lagi untuk rakan-rakan pendengar kita, dipersilakan untuk bersama kami pada pagi ini. Saya dah posting di Facebook, ya, tajuk perkongsian kita dalam rancangan tarbiyah hari ini, hijrahkah kita. Baik Ustaz, kita bila bercakap tentang hijrah, Ustaz, bagaimana karakter bagi orang yang berhijrah? Baik. Terima kasih Puan Najah ni Asnah, penerbit kita dan juga DJ kita pada pagi ni. Pertamanya bila kita membicarakan tentang hijrah, ada beberapa perkara yang kita kena cuba benar-benar fahami, iaitu hijrah ini bukan bermaksud dia kena berpindah tempat semata-mata. Kalau kita kembali kepada sejarah Rasulullah SAW, konteks hijrah itu yang besarnya bila kita dengar perkataan hijrah sinonim dengan perpindahan lah, daripada Mekah ke Madinah, ataupun perpindahan yang awal daripada Mekah Nabi pergi ke Taif. Dalam setengah pandangan ulama itu juga dikira sebagai hijrah, bagaimana Nabi SAW pergi ke Taif untuk berjumpa dengan kaum Bani Saqif, yang bagaimana Nabi dengan anak angkatnya iaitu Zaid bin Harisah, dia sampai ke Taif untuk memohon bantuan, sokongan, tetapi Nabi SAW dilemparkan dengan kayu, batu sehingga berlumuran darah Rasulullah SAW. Sehingga kan Zaid bin Harisah menceritakan bahawa Nabi bila mana berjalan, berbunyi darah dalam kasut Rasulullah. Berarti bertakungnya darah dalam kasut Rasulullah. Banyaknya darah yang mengalir di tubuh Rasulullah SAW dalam hijrah yang pertama Nabi SAW. Itu barangkali jangan kita nafikan, itu juga konteks hijrah, yang mana Nabi cuba pergi ke Taif kerana desakan dan juga tekanan yang berlaku di Mekah pada ketika itu. Yang kedua, Nabi dan juga para sahabat, Nabi tak pergi, para sahabat Nabi utuskan untuk pergi ke Habsyah, hijrah ke Ethiopia ataupun ke Habsyah untuk bertemu dengan seorang raja Kristian iaitu Raja Najasyi yang cukup adil dan juga baik. Maka Nabi suruh orang Islam yang ditindas, yang ditekan di Mekah untuk pergi mendapatkan perlindungan dan keamanan di Habsyah ataupun di Ethiopia hari ini. Dan itu juga yang berlaku boleh dikira sebagai satu konteks hijrah, yang mana bila mana tekanan berlaku, perpindahan, tekanan berlaku di Mekah dan akhirnya para sahabat mereka berpindah tempat kerana untuk kurangkan tekanan, pergi ke Habsyah. Dan alhamdulillah di Habsyah penerimaan Raja Najasyi itu sangat baiklah kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW, sehingga kan dalam riwayat menceritakan bahawa ketika mana pembesar Quraisy yang jahat-jahat ni, Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga mereka offer kepada Raja Najasyi dengan hadiah-hadiah dan juga perhiasan yang banyak supaya Raja Najasyi mengembalikan balik orang-orang Mekah ni. Tapi Raja Najasyi menolak tawaran daripada pemimpin Quraisy yang kafir itu, dan akhirnya orang-orang Islam yang berhijrah yang menuju ke Habsyah itu mereka diberikan keamanan dan kesejahteraan di Habsyah. Dan dalam riwayat Raja Najasyi akhirnya dia beriman kepada ajaran Rasulullah, beriman kepada Nabi dan juga beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma hijrah yang paling besar adalah hijrah ke Madinah. Dia biasa kita dengar kan, dengan tertegaknya negara Madinah, tekanan demi tekanan, dan akhirnya Nabi dan juga para sahabat yang lain berhijrah ke Madinah. Bermula hijrah secara senyap, step yang pertama, kemudian hijrah terang-terangan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, dan step yang ketiga baru hijrah Rasulullah dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya 3 step dalam hijrah ke Madinah ini memberi gambaran bahawa perkataan hijrah itu adalah perpindahan tempat.
Dan juga emosi lah. Cuma dalam konteks hijrah kita pada hari ini, barangkali kita mungkin tak fokus kepada perpindahan tempat. Walaupun ada setengah pandangan ulama contemporary menceritakan bahawa hijrah tempat itu juga boleh berlaku pada hari ini. Kan? Walaupun ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi lah perpindahan, tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Itu hadis Nabi. Walakin jihadun wa niyatun. Tetapi yang ada hanyalah jihad dan juga niat keazaman. Adanya pengorbanan dan juga niat. Tetapi setengah ulama dia cuba meletakkan pemahaman kita pada hari ini. Kalau kita nak berhijrah tempat pun boleh pada hari ini. Contoh, kita bekerja tempat yang tak elok. Suasananya yang tidak baik. Nak semayang pun susah. Nak tutup aurat pun susah. Kemudian tekanan-tekanan kerja banyak sehingga kita tidak boleh nak menzahirkan Islam kita. Maka kita boleh hijrah, berarti berpindah tempat. Atau satu sudut yang lain, kita berada pada perumahan kawasan komuniti yang tidak baik. Kan? Sebagai contoh, kita berada pada kawasan yang barangkali orang-orangnya kita tidak mampu untuk nak duduk dengan jiran yang baik-baik. Barangkali nak menzahirkan Islam pun susah, nak pergi masjid pun masjid jauh. Komuniti kita banyak pula barangkali foreigners yang kita tak apa selesa barangkali. Maka hijrah itu juga boleh kita kategorikan dalam dimensi moden pada hari ini, berpindah tempat. Cuma yang paling utama adalah yang kita nak bincangkan hijrah di sini adalah tentang perubahan diri daripada tak baik kepada baik dan daripada baik kepada ke arah yang lebih baik. Dan kalaulah Puan Hajah Hani Asnah, kalau kita boleh start dulu pada pagi ini dengan bagaimana kita cuba benar-benar memahami ayat 20 surah At-Taubah tu dulu, tentang konteks orang yang beriman, berhijrah dan juga orang yang berjihad pada jalan Allah dengan harta dan juga jiwa raga. Yang pertama, orang yang beriman, Allah kata. Bila sebut orang beriman, kita cuba carilah karakter orang beriman ni siapa. Dalam surah Al-Baqarah Allah ada cerita. Antaranya tak silap saja dalam ayat yang ke-3 ke-4 surah Al-Baqarah. Kalau kita ingat surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan hudal lil muttaqin antara ciri orang bertakwa, ciri orang beriman berada di situ. Siapa orang bertakwa ni? Allah describe ayat yang ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara gaib. Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, daripada rezeki yang diterima dia infak pula pada jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yang keempat dia beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi dan juga kitab-kitab yang terdahulu. Wabil akhirati hum yuqinun, dan yang kelima, karakter orang beriman dan juga bertakwa ini adalah dia yakin dan beriman, percaya kepada hari kiamat. So ini karakter orang beriman yang mana yang disebutkan oleh Allah, yang mana orang beriman ada 5 karakter ini sebagai contoh, maka dia mendapat darjat tinggi di sisi Allah. Yang kedua adalah orang yang berhijrah, orang yang sentiasa mahukan perubahan dalam dirinya, yang sentiasa mahu lebih baik. Maka orang ini juga mendapat title di sisi Allah. Yang itu insya-Allah kita nak sebut bagaimana karakter orang yang berhijrah ini, antaranya kalau kita boleh kaitkan dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Yang ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرُوا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ini satu contoh karakter orang-orang yang berhijrah. Dan saya nak sebut kat sini adalah bukan saja karakter orang-orang Mekah, tetapi orang-orang yang terlibat dalam proses hijrah itu orang Madinah, itu orang Ansar. Cuma dalam ayat yang ke-9 surah Al-Hasyr ini, dalam peristiwa hijrah kita akan temui banyak karakter. Pertama, kita akan jumpa karakter orang-orang Mekah. Yang kedua, kita akan jumpa karakter. Karakter ni apa? Maksud perangai. Identiti ataupun perangai orang-orang Ansar, itu orang Madinah. Maknanya ada 2 perangai. Satu orang Mekah. Antara perangai orang Mekah yang kita kenal, karakter yang kita baca dalam sejarah, antaranya mereka tak fikir apa yang mereka ada. Dia tak fikir apa yang mereka ada, dan kalau berlaku arahan untuk hijrah, maka mereka tinggal apa yang mereka ada. Dalam sejarah Abu Bakar As-Siddiq, Abdul Rahman bin Auf, dengan harta yang mereka miliki, mereka tinggal di Mekah. Sebab mereka dah banyak desakan, banyak tekanan sehingga nak dihukum bunuh, seksa dan seumpamanya. Maka bila mana terima arahan untuk berhijrah, maka mereka tak fikir apa yang mereka ada. Yang penting adalah diutamakan hak Allah dan juga Rasul. Tanpa mereka fikir apa dia nak bawa. Mereka sekadar bawa apa yang sekadar mencukupkan perjalanan musafir mereka sahaja. Itu karakter yang kita boleh kenal daripada karakter orang-orang Mekah.
Yang keduanya adalah mereka ini bersatu padu. Bila mana berlakunya peristiwa hijrah, mereka bersatu dalam proses ketika perpindahan itu. Mana-mana mereka pergi, kalau Nabi arahkan supaya pergi itu secara senyap, maka mereka pergi secara senyap. Tapi Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Umar Al-Khattab dia memilih untuk pergi berhijrah secara terang-terangan. Kan dia mengaku dengan mengangkat pedang, hari ni aku nak pergi berhijrah. Siapa berani nak lawan, nak sekat aku? Dia tunjuk pedang dia, maka semua orang senyap. Dia memilih untuk begitu. Itu karakter keberanian Sayyidina Umar Al-Khattab dalam nak buat perubahan dalam kehidupannya. Yang berlaku juga kepada Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. Kita jumpa banyak karakter dekat situ. Itu Rasulullah dan juga Abu Bakar. Keyakinan Abu Bakar yang kita kenal antara iman yang paling tinggi di kalangan para sahabat. Sekalipun Abu Bakar ini yang mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan apa sahaja yang datang kepada Rasulullah, tetapi keimanannya tidak mampu melampaui keimanan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingat lagi cerita bila mana Abu Bakar As-Siddiq duduk dalam gua Sur tu bersama dengan Rasulullah, walaupun dia cukup tinggi keyakinan dan keimanan dengan bantuan Allah, dengan adanya Rasulullah, tetapi dia tetap juga takut. Kan? Sehingga akhirnya Allah rakamkan dalam Al-Quran tu kan, la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana tu. Bila mana Nabi tengok Abu Bakar nampak macam ketakutan, sehingga menitiskan air mata kerana sakit yang menimpa. Dalam setengah riwayat mengatakan dipatuk oleh binatang berbisa dalam gua Sur itu. Dan nampak ketakutan pada raut wajah Abu Bakar As-Siddiq, walaupun iman yang cukup tinggi. Maka karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh pelajari adalah bagaimana keimanan dan keyakinan Rasulullah itu tiada tolok banding. Ya? Walaupun orang Mekah serang, walaupun orang Mekah cuba nak mengganggu perjalanan Rasulullah dan juga Abu Bakar, tapi keyakinan bila mana Allah perintahkan Nabi dan Abu Bakar pergi, bererti keyakinan Rasulullah mereka pasti akan selamat. Mereka pasti akan dapat kejayaan melalui proses hijrah. So itu antara karakter orang-orang Muhajirin. Karakter orang-orang Ansar itu orang yang berada di Madinah. Yang ini yang ada dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-9 yang saya baca tadi. Yang antaranya bila mana Allah rakamkan ayat yang ke-9 ini, Allah kata apa? Auzubillahi minasyaitanir rajim, terjemahannya. Dan orang-orang Ansar yang mendiami negeri Madinah serta beriman sebelum mereka, iaitu beriman sebelum orang-orang Mekah lagi, mengasihi orang-orang yang berhijrah ke negeri mereka, dan tidak ada pula dalam hati mereka perasaan berhajatkan apa yang telah diberi kepada orang-orang yang berhijrah itu. Dan mereka juga mengutamakan orang-orang yang berhijrah itu lebih daripada diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kekurangan dan amat berhajat. Dan ingatlah, sesiapa yang menjaga serta memelihara dirinya daripada dipengaruhi oleh tabiat bakhil, maka merekalah orang-orang yang berjaya. Okey, dekat sini antara karakter atau identiti orang-orang Ansar dalam peristiwa hijrah, bagaimana mereka terlalu excited, mereka terlalu seronok, tak sabar-sabar bila mendengar ada orang Mekah nak datang ke Madinah. Benda ni kita boleh cuba teladani tentang apa yang berlaku kepada orang Madinah, iaitu mereka terlalu seronok untuk bantu orang. So dalam konteks hijrah kita pada hari ini, kalau kita pelajari apa yang berlaku kepada orang-orang Ansar, iaitu orang Madinah, mengerti bila kita dengar ada orang nak jadi baik, bila kita dengar ada orang nakkan kebaikan, bila kita dengar ada peluang-peluang kebaikan, kitalah orang pertama yang menawarkan diri untuk nak terlibat dalam program tu. Maksudnya dalam kes ini, yuhibbuna man hajara ilaihim, itu karakter pertama. Mereka terlalu happy, terlalu sayang, terlalu excited terhadap orang-orang yang berhijrah ke tempat dia. Dia tak ada langsung terfikir, alamak abilah kita, alamak abilah dulu kita happy, tenang duduk kat Madinah ni, tiba-tiba datang pula orang lain, tak berapa lama dia nak duduk ke tempat kita, habislah beras kita, habislah makanan kita. Dia tak fikir langsung macam tu. Yang dia fikir adalah dia nak sangat untuk tolong orang-orang yang berhijrah. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Itu karakter pertama. Berarti kita pada hari ini, dalam konteks hari ini, bila kita dengar ada orang-orang yang perlukan perubahan, yang dia nak berubah daripada tak baik kepada baik, kitalah orang yang akan support. Kan hari ini kita dengar ramai orang yang, contoh, bila orang tu contoh nak bertudung sebagai contoh, kitalah antara orang yang barangkali menghadiahkan tudung kepada dia. Kitalah barangkali yang menghadiahkan buku cerita tentang bagaimana nak berhijab, nak menutup aurat sebagai contoh. Bila kita dengar ada orang yang nak tukar kerja sebab apa? Oh, kerana environment kerja dia dulu teruk. Maka kita orang antara yang memberikan dia peluang atau alternatif supaya dia boleh berada pada environment persekitaran kerja yang baik. Itu maksudnya. Berarti bila kita dengar ada orang yang cuba mencari jalan untuk merubah dirinya ke arah yang lebih baik, kitalah orang pertama yang menawarkan diri untuk membantu.
Ini karakter pertama orang Ansar. Yang kedua, karakter orang Ansar adalah tidak ada langsung dalam diri mereka berhajatkan terhadap apa yang telah mereka berikan kepada orang-orang Mekah, kepada orang yang berhijrah. Kita dah bagi sesuatu kepada seseorang, kita tak fikir langsung apa kita boleh dapat. Kan? Tak ada kata kita beri sesuatu, kita tolong orang sebab ada interest, ada personal interest, ada sebab-sebab tertentu yang kita nak daripada orang tu. So, orang Ansar, bila mana dia memberi, dalam riwayat kalau kita buka dalam sejarah, mereka bagi rumah, mereka bagi makanan, bagi harta sehingga ada yang menceraikan isteri. Ada isteri ramai, diceraikan salah seorang, dia berbincang, diceraikan. Dia bagi kepada orang Mekah yang keseorangannya isterinya telah terbunuh dan seumpama lagi. Sehingga ke tahap itu, maknanya mereka fikir mereka apa yang mereka boleh bagi. Orang Ansar, dia tak fikir apa dia boleh dapat. So ini karakter nombor 2, iaitu la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Tidak ada langsung dalam hati mereka, dalam jiwa mereka berhajatkan terhadap apa yang telah mereka berikan. So ini juga antara poin utama yang kita boleh pelajari, yang kita boleh teladani daripada karakter orang Ansar, iaitu bila mana kita memberi sesuatu kepada orang, kita jangan fikir apa kita boleh dapat. Dan kalaulah saya boleh tekankan secara panjang lebar dalam konteks ini, iaitu berkaitan tentang bagaimana kita mengutamakan peranan kita, bukan mengutamakan hak kita. Kerana karakter orang Ansar ini adalah dia mengutamakan peranan, apa dia boleh bagi kepada orang Mekah. Dia tak fikir apa dia boleh dapat daripada orang Mekah. So ini juga antara benda utama yang kita boleh buat sempena hijrah pada tahun ini, sempena masuk awal Muharram pada tahun ini, adalah kita kena menjadi orang yang sentiasa memberi dan berperanan tanpa memikirkan orang yang sentiasa tanpa memikirkan diri kita yang sentiasa menerima. Kita pentingkan peranan, kita tak pentingkan hak. Secara mudahnya pendengar sekalian, kalau kita jadi orang yang pentingkan hak, kita akan tertekan dalam hidup. Contoh, saya suami. Saya asyik fikir hak saya sebagai seorang suami. Saya ada isteri, so bila mana contoh saya balik kerja letih-letih, saya fikir hak saya perlu dilayan. Perlu ada makanan atas meja, perlu rumah yang teratur sebagai contoh. Perlu semuanya diuruskan kerana hak saya, isteri perlu urus rumah. Itu contoh seorang suami lah, dia nak hak dia. Dalam masa yang sama, isteri juga nak hak. Isteri pun sibuk dengan hak dia. Dia kata, saya walaupun bekerja juga, suami pun kerja juga. Saya pun ada hak, saya pun perlukan rehat. Saya juga perlukan untuk nak tidur, perlukan untuk nak relax. So kalau suami perlukan relax, ada hak, so saya pun ada hak. Dua-dua mementingkan hak. So apa yang berlaku? Saya tadi nak hak, dalam keadaan letih-letih balik pada kerja, tengok-tengok makanan tak ada atas meja. Kan? Dia pentingkan hak, maka dia akan stres. Isteri juga pentingkan hak. Barangkali isteri yang tak bekerja, dia duduk dekat rumah kerana dah basuh baju, dah kemas baju, dah jemur baju, dah lipat baju, dah cuci pinggan, dah cat rumah, semua sekali dah buat dah ni. Dia letih, tak sempat masak. Malam masak lah hari ni, dia pun hantar mesej kat suami dia, tolong beli makanan lah, tak larat masak. Suami tak baca mesej, suami fikir hak, aku balik mesti ada makan atas meja. So dua-dua nak hak. Ya, isteri nak hak, malam masak hari ni sebab letih. Suami nak hak, balik aku letih, aku mesti ada makanan atas meja. So dua-dua nak hak, bila balik dua-dua tak dapat hak, maka akan berperang. Kerana dua-dua fikir hak. Tetapi seorang suami atau seorang isteri yang mementingkan peranannya. Isteri dalam keadaan keletihan kat rumah, dia kena urus semua benda, dalam keadaan dia terfikir, wish, tak boleh, tak lama ni suami dah nak balik dah ni. Letih macam mana pun saya mesti siapkan makanan ataupun air ataupun apa-apalah favourite yang suami saya suka. Walaupun saya letih, saya penting peranan saya. Itu isteri kata dalam hati. Yang suami pula, on the way dia balik tempat kerja, dia memang dia lapar ni. Tapi terfikir hari ni, tadi sebelum dia keluar kerja, tengok banyak baju, tengok rumah bersepah. Ni mesti letih ni, isteri kena buat kerja ni. Suami yang berperanan pula, dia tak fikir apa makanan atas meja, yang dipikir, tak apalah. Mangkali dia hantar mesej atau dia call isteri, dia kata hari ni tak payah masak lah, biar abang beli lah. Ataupun kita makan luar lah malam ni. Maknanya dia berperanan dalam keadaan dia tak fikir hak dia, isteri pun tak fikir hak. So apa yang berlaku, dua-dua akan mendapat keamanan dan ketenangan. So ini barangkali yang cuba diterapkan, yang berlaku dalam peristiwa hijrah, yang kita boleh terapkan dalam kehidupan harian kita zaman moden hari ini. Bagaimana kita mementingkan peranan, bukan hak kita. Kita duduk di jalan raya, kalau kita pentingkan hak, kita akan stres bila mana jalan rosak. Saya dah bayar cukai, saya dah bayar ini, road tax, apa semua sekali. Sikit-sikit jalan berlopak, kita pentingkan hak. Asalkan hujan lebat sahaja, traffic light rosak. Macam mana ni? Mana pihak berkuasa? Ni orang-orang yang mementingkan hak ni. Dia asyik fikir apa yang dia boleh dapat.
Tetapi orang yang berperanan, dia tak stres pun jalan berlopak. Tetapi dia fikir peranan, iaitu peranan dia apa? Dia akan call lah pihak berkuasa tempatan tu. Dia akan call, contoh kat traffic light, bila mana rosak kan ada nombor kat tiang tu. Hubungi. Siapa yang hubungi nombor tu? Kita sebagai pendengar IKIM, cuba kita bertanya dalam diri kita, sebagai orang yang berperanan, pernah tak seumur hidup kita menghubungi nombor-nombor yang ada terletak dekat tiang-tiang traffic light tu? Bila mana traffic light rosak. Kita komplain sepanjang jalan, kita kata ni sikit traffic light rosak. Pernah tak kita call? Sebagai orang yang berperanan, dia tak fikir hak dia. So bila dia tak fikir hak dia, dia tak stres. Yang penting apa peranan dia. So bila dia nampak traffic light rosak, terus dia dah ada dah nombor yang dekat tiang tu dalam handphone dia. Terus dia call, so dia akan memudahkan orang lain. Itu maksudnya berperanan, berarti dia sentiasa mengutamakan diri orang lain daripada diri dia sendiri. Okey, dan yang ketiga karakter orang Ansar, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, iaitu mereka itu sentiasa mementingkan orang lain, ya, daripada diri mereka sendiri. Yusiruna ala anfusihim, walaupun diri mereka sangat memerlukan. Ya. Contoh kita hari ni nak makan dekat rumah, tiba-tiba jiran datang ketuk rumah. Okay. Kita nak makan dah lama dah ni tak makan lauk ketam, lauk special lah ni. Lama dah tak makan lauk ketam ni. Tiba-tiba hidang ketam atas meja dengan udang galah besar-besar, tiba-tiba orang datang. Allah, kan? Kita ni dah lama kumpul duit nak makan special, tiba-tiba orang datang pula. So orang Ansar, dia tak fikir apa dia boleh dapat, dia fikir apa dia boleh bagi kat orang. So walaupun dia nak sangat makan udang, nak sangat makan ketam tadi, tiba-tiba orang datang, so dia fikir okey kita makan ramai-ramai hari ni. Itu satu contoh, banyak lagi contoh lain. Yang mana kita sentiasa memikirkan orang lain tanpa kita fikirkan diri kita sendiri, walaupun kita sangat berhajat dan berkehendak terhadap benda itu. So ini barangkali 3 karakter orang yang berhijrah. Dan yang pertama, terlalu happy dengan perubahan. Bila dengar ada orang nak baik atau kita nak baik, kita excited untuk nak berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah kita sentiasa memberi, berperanan tanpa menuntut hak. Dan yang ketiga, kita mengutamakan orang lain dalam keadaan kita tidak mementingkan diri sendiri. Itu barangkali 3 karakter yang kita boleh terapkan sempena hijrah pada tahun ini, insyaAllah. Saya insyaAllah cukup menarik sekali ketiga karakter kalau kita dapat aplikasikan dalam diri kita, dalam kehidupan kita, Ustaz, ya. Baik, apabila kita bercakap tentang hijrah ataupun perubahan daripada yang baik kepada yang lebih baik, dari yang tak baik kepada yang baik, satu perkara yang saya kira cabaran juga kepada kita, Ustaz, ya, berkaitan dengan istiqamah. Bagaimana kita nak istiqamah dengan perubahan ataupun hijrah yang kita lakukan? Okey. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebut untuk mendapatkan istiqamah itu adalah kita buat benda tu sedikit dan berterusan. Berbanding ada orang dia terus drastik dan nak berterusan dia agak susah. Contoh, kita jarang bersedekah, sekali bersedekah banyak terus. So nak istiqamah banyak terus kan susah. Berbanding orang yang sedekah sikit tapi berterusan, konsisten. Menunjukkan kepada kita dalam elemen perubahan ini tak semestinya kita perlu drastik. Saya suka berpegang dengan moderate, iaitu kita pernah bincang dalam slot yang sebelum ni kan, yang mana kita sederhana. Maksudnya contoh, kalau ada orang condemn lah, contoh ada orang baru berhijrah, dia baru nak berhijab pakai tudung. Dia pakai barangkali tudung sikit dulu, dia baru pakai scarf baru, rambut masih keluar sikit-sikit. Pada saja itu memadai daripada tak pakai langsung. Dah pakai tudung tapi masih belum menutup dada. Itu lebih baik daripada terbuka langsung, kan? Dan lama kelamaan tudungnya semakin bawah, semakin elok, semakin pakaiannya yang tidak semakin ketat. Daripada asalnya terdedah aurat, peha nampak, lutut nampak, hari ni dia dah pakai walaupun nampak ketat. Itu baik berbanding terbuka langsung. Tetapi elemen perubahan sedikit demi sedikit itu adalah benda yang satu sudut yang kita boleh fikirkan, yang kita jangan condemn orang kalau macam tu. Tetapi kalau dia boleh berubah secara sekaligus, itu lebih baik. Dan dalam elemen perubahan ini, suka untuk saya tekankan bahawa kita ini kalau nak berubah sekarang. Kan, berubah sekarang dan tak perlu tunggu. Kerana ada orang dia menunggu hidayah. Tak apalah, saya tak boleh berubah lagi. Belum sampai hidayah. Hidayah bukan ditunggu. Hidayah perlu dicari. Kan? Kita perlu ada keazaman untuk nak berubah. Bila kita ada keazaman, so kita perlu mencari. Kita perlu tahu apa yang kita nak buat setiap hari. Daripada pakaian macam ni, kita nak tukar pakaian macam mana. Daripada cara hidup macam ni, kita nak pergi kepada cara hidup macam mana. Daripada tempat kerja yang kita tak boleh nak terapkan Islam, kita dah membayangkan macam mana aku nak beramal Islam di tempat kerja aku. Berarti kita ada plan. So, dengan ada planning itu, barulah kita akan melalui proses untuk nak berubah.
Dia dah nampak dia nak jadi macam mana selepas tu. Berbanding orang yang hanya menunggu, okey, kalau Tuhan kata pergi umrah dulu, lepas pergi umrah baru bertudung. Susahlah kan? Kerana ada juga yang balik umrah tidak bertudung. Yang pastinya adalah kita perlu letak dalam diri kita nak pergi ke mana dan bila. So elemen perubahan ini sebenarnya dia tidak perlu ditunggu dan ditangguh, tetapi dia perlu dilakukan segera. Cuma kadang-kadangnya dia datang melalui doa. Bila kita selalu berdoa, ya Allah, pulihkan aku, perbaikilah diri aku, jadikan aku lebih baik daripada sebelum ini. Dengan doa itu sebenarnya akan membantu kita untuk berubah keadaan lebih baik dan lebih cepat. Dan satu sudut lain adalah elemen perubahan ini dia berlaku disebabkan cara kita berfikir. Kerana pemikiran atau minda psikologi kita ni, dia boleh berubah dalam tempoh 1 saat. Dia tak perlu tunggu 1 tahun. Dan perubahan emosi atau sikap dia boleh berubah dalam tempoh 1 saat. Contoh, saya suka bawa motor laju. Yang membonceng dekat belakang ni lagi sukalah. Contoh, seorang mak rempit, dia bawa motor laju, tiba-tiba kawan dia yang dekat belakang, dia kata kalau aku dapat motor ni, aku akan bawa lebih laju daripada dia. Kan? Itu sikap dia pada ketika itu. Yang memang matlamat dia ataupun dia berfikir pada ketika itu, apa yang dia nampak adalah kalau aku dapat handle ni, kalau aku dapat motor ni, aku akan bawa lebih laju daripada dia ni. Itu sikap dia. Tetapi berlaku ketika mana dia masuk lap yang terakhir, tahu macam mana ada pasir, akhirnya motor ni terseret, akhirnya masuk ke bawah lori. Dua orang, seorang bawa, seorang bonceng. Yang bawa ini terselit di bawah tayar lori dalam keadaan matanya yang terhembur keluar, dalam keadaan darah yang berhemburan keluar daripada mulut, terbaring di atas peha kawannya yang di belakang tadi. Dalam keadaan dengan nafas yang turun naik, dalam keadaan nazak. Apa yang berlaku kepada pembonceng kawan dia seorang lagi ni? Yang tadi dia kata kalau aku dapat motor ni, aku akan bawa lebih laju daripada dia. Tiba-tiba perubahan sikapnya berlaku, lepas ni aku tak nak bawa motor dah. Maknanya emosi, psikologinya berubah dalam tempoh 1 saat dengan berlakunya satu kisah. Maknanya kita pada hari ini boleh berubah dalam tempoh 1 saat. Perubahan paradigma ini, perubahan sikap ini, dia boleh berlaku dalam tempoh 1 saat. Yang orang kata anjakan paradigma tu bererti kita mengubah cara fikir dan cara hidup. Kalaulah orang yang nak bawa motor laju, tiba-tiba tak jadi bawa motor. Orang yang nak beli superbike, tiba-tiba dengar aksiden kemalangan baru ni dekat karak highway, berapa ramai yang mati, yang aksiden semua tu, akhirnya tak jadi beli superbike. Kerana memikirkan peristiwa itu, maka itu juga kalau kita boleh kaitkan dengan elemen perubahan. Kita kalau fikir nak berubah sekarang. So, caranya adalah dengan kita berada pada persekitaran yang mampu mengubah kita. Contoh kalau kita kata kita nak berubah tapi kita duduk pada tempat yang sama. Saya tak jadilah beli motor. Tapi hari-hari duduk tengok motor lagi. Susah. Dia tetap akan beli motor. Saya nak bertudung tapi tak pergi-pergi pun kedai tudung, tak pergi-pergi pun jumpa kawan-kawan yang bertudung, tak duduk dalam persekitaran yang bertudung. Saya ni nak semayang tapi dia tak pergi-pergi masjid. Dia tak pergi-pergi, tak kenal, tak rapat dengan kawan-kawan yang rajin semayang. Dia tidak duduk pada persekitaran, maka dia susah untuk berubah. So dalam konteks ini adalah bagi orang yang nak berubah, dia perlu berubah segera, dan yang kedua adalah dia perlu duduk dalam persekitaran. Persekitaran ni sangat-sangat penting. Sebelum kita nak bincang bab istiqamah tu. Persekitaran itu yang akan mempengaruhi kita. Contoh, kalau saya boleh kaitkan dengan istiqamah. Hari ni, sekarang dalam proses kita menerima kepulangan tetamu-tetamu Allah daripada Tanah Suci. Bagaimana kalau bagi siapa pendengar IKIM yang pernah sampai ke Tanah Suci, kita akan rasa seronok dengan ibadat di Tanah Suci. Sebab apa? Berbanding di negara kita. Sebab kita duduk pada persekitaran orang beribadat. Kita duduk pada Tanah Suci, kita duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, kita duduk di Makkah, Madinah, di Arafah, Muzdalifah, Mina, semua tempat-tempat yang bila kita dengar saja nama tempat itu, kita akan terfikir ibadat. Begitu environment itu, persekitaran itu mempengaruhi kita. So sekarang ni, bagaimana orang-orang yang baru balik daripada Tanah Suci, umrah ataupun haji ini, dia nak kekalkan istiqamah, nak rasa ibadat tu. Berarti dia perlu meletakkan dirinya dalam persekitaran ibadat bila mana dia balik ke tanah air. Maka sebab itu, contoh, kenapa orang balik haji, akhirnya letak perkataan haji. Yang perempuan letak hajah. Sebab apa? Puan hajah ni, dah pernah dah. Hari ni kita letak hajah dekat depan. Kalau kita tak letak pun, orang akan panggil kita. Agak-agaknya ada tak kesan daripada perkataan tu? Ada juga. Ada kan? Apa antara kesan dia? Kita dah melakukan ibadah tu lah. Dah melakukan ibadah. Kedua, kita rasa nak buat jahat pun susah. Ya. Kerana ada title ibadat.
ada title agama di situ. Contoh ustaz, title ustaz. Title haji, title hajah. Title tu kan dikirim sebagai persekitaran tu. Nama kita asalnya kosong. Syahrizan Daud. Tiba-tiba ada Haji Syahrizan Daud. Contoh kan. Bila adanya Haji Syahrizan, agak-agaklah saya nak submit tak nama saya tu ke tempat-tempat maksiat. Contoh kalau nak masuk kelab malam. Kan kadang-kadang ada kelab malam yang private ni dia ada nama. Kan? So nak masuk bonzer kat luar tu dia akan check nama tu. Tiba-tiba ada nama Haji kat depan. Dia pun tengok muka kita. Haji Syahrizan. Weh, salah tempat ni. Pejabat pos sebelah sana. Dia tak bagi kita masuk sebab title tu. Dan kita pun bila ada haji, ada nama-nama atau simbol agama dekat diri kita, kita berwatak dengan watak agama. So persekitaran itu akan mempengaruhi kita supaya tak nak buat jahat. Jahat pun tak nak datang kepada kita. Kita pun tak nak pergi kepada tempat jahat. Kerana title baru. Itu baru perkataan haji hajah. Belum lagi kalau kita berwatak dengan watak agama. Berpakaian dengan pakaian agama. Contoh dengan berhijab, bertudung, pakaian pula tangan panjang bagi perempuan, kain pula labuh sehingga bawah buku lali. Kemudian kalau lelaki pula tak pakai seluar pendek, kalau lebih hebat dia ada pakai kopiah setiasa ke mana-mana. So dengan watak-watak agama itu sebenarnya membantu dia untuk menjaga dia. Berarti dia jadi orang baik dan dengan persekitaran itu akan mempengaruhi dia supaya jadi baik. So contoh, kalau kita tanya bab istiqamah tadi, nak jadi orang istiqamah adalah dia kena sentiasa meletakkan diri dia dalam persekitaran yang menjuruskan dia ke arah istiqamah tu. Kalau dia nak istiqamah dengan sembahyang jemaah, dia kena sentiasa berada pada tempat sembahyang jemaah tu. Di masjid lah, di mana lagi. Kalau dekat rumah atau di mana-mana, bila dia dah terbiasa dengan masjid, ke mana-mana sahaja, dia akan istiqamah. Di shopping mall, bila dia sembahyang, dia nampak ada orang tengah ambil sembahyang, dia pun tengah ambil sembahyang, so dia akan tunggu seorang lagi. Dia tak akan sembahyang seorang sebab dia nak istiqamah dengan sembahyang jemaah. Orang yang apa? Yang nak tempat kerja yang baik-baik, so dia akan duduk cari kawan yang baik-baik. Berarti dan akhirnya bila kawannya sentiasa baik-baik, tak ada mengumpat, bila time office hour pun taklah pergi mengetih, duduk mengopi lama-lama sangat kat kedai sebab kawannya baik. So bila dia berada pada persekitaran yang baik, insya-Allah dia akan boleh istiqamah. So maksud yang saya nak tekankan, banyak lagi elemen lain, cuma yang mampu saya sebutkan pada slot pada pagi ini adalah antara elemen untuk kita istiqamah ni adalah kita meletakkan diri kita pada tempat bagaimana kita bermula. Contoh bila kita mula-mula berhijrah itu kita jadi orang baik disebabkan benda itu, carilah keadaan-keadaan supaya kita boleh berada sebagaimana kita berada pada peringkat awal ketika kita berhijrah, ketika kita jadi orang baik tu. Kalau kita balik daripada tanah suci, kita rasa kat sana hebat, elemen ibadatnya banyak kerana persekitaran ibadat. So di Malaysia, di mana lagi kalau bukan di masjid nak cari persekitaran ibadat. So rajin-rajin pergi ke masjid. Oh tak boleh saya kerja. So malam kita ada peluang untuk pergi masjid. Subuh kita ada peluang untuk pergi masjid. Letakkan elemen yang menjuruskan kita ke arah untuk kita istiqamah. Okey. Dan saya rasa kalau kita boleh berubah sekarang, kalau orang muda dia akan ada peluang untuk menjadi orang lebih baik lah. Tapi kalau kita dah meningkat usia, maka peluang kita dah tak banyak, maka kita perlu berjuang dengan lebih dahsyat lah supaya kita boleh berubah ke arah yang lebih baik, yang untuk mendapatkan darjat dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya baik. Ustaz, kita ada sedikit masa lagi. Mungkin Ustaz dapat menjawab soalan dari rakan Facebook kita. Adakah patut apabila kita berhijrah kita tinggalkan kawan-kawan yang kita rasa tidak sesuai lagi dengan kita, ataupun kita berpindah ke tempat yang macam Ustaz kata, ke tempat-tempat yang berdekatan dengan masjid dan sebagainya? Adakah itu sepatut dilakukan? Okey. Pertama, dalam satu sudut, dimensi pemikiran kita adalah kita tak boleh tinggalkan terus. Kita kena cuba untuk berkawan tetapi ada gap. Ada sikit ruang yang mana kita tidak terlalu rapat. Kerana kita takut kalau kita tidak mempengaruhi dia, dia akan mempengaruhi kita. Kan? Itu satu sudut. Sudut yang lain adalah dalam konteks dakwah, bila mana kita dah cuba untuk berbaik, cuba untuk mempengaruhi dia ke arah kebaikan tapi tak boleh, maka orang macam ni baru kita boleh tinggalkan. Contoh kita berdakwah kepada satu kaum. Kaum tu jenuh dah kita bagi macam-macam, kita pun dah kena macam-macam. Dan akhirnya dalam kaedah dakwah kita boleh tinggalkan orang tu. Tetapi kaedah yang pertama lebih baik. Kita bukan tinggal, kita ada gap. Berarti kita tidak terputus hubungan, kita masih follow up, masih tengok macam mana keadaan dia. Kalau kita ada peluang dengan cara hikmah bijaksana untuk kita berbaik dengan orang-orang yang dulunya menyebabkan kita jadi jahat, maka sebenarnya bukan dengan cara kita meninggalkan mereka. Dan satu sudut yang lain, secara realistiknya yang saya nampak hari ini orang berubah bukan dengan sebab kata-kata. Orang berubah dengan sebab perlakuan.
Action speak louder than words. Maknanya dengan kita buat baik, orang tengok kita baik, orang akan terpengaruh. Orang tak suka kalau kita ceramah dekat dia. Weh, cukup-cukup lah, jom kita pergi masjid. Orang kan kata kita ni ngada-ngada. Orang kata kita ni tentang kalau jadi ustaz. Orang kan kata kita apa, masa orang muda poyo, kan, macam-macam. Tapi kalau kita berbuat kebaikan tanpa kita bercakap langsung, so pergerakan kita, perbuatan kita je akan tolong bercakap bagi pihak dia. Dan itu lebih memberi kesan sebenarnya. Berdakwah dengan akhlak. Berdakwah dengan akhlak itu yang lebih ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi banyak buat berbanding cakap. Sebab apa yang Nabi cakap pasti Nabi buat. So pendengar sekalian, bila mana kita nak tinggalkan kawan-kawan ini bukan berarti kita menghina mereka. Bila mana kita menghina mereka, kita menjadi orang yang sombong. Tentang kita baik, so kita sombong kebaikan kita. Imam Al-Ghazali, dia kata bila mana kita nak menjadi orang yang tidak sombong adalah bila kita nampak orang jahat, kita akan kata dalam hati kita bahawa dia ni jahat sekarang dan kita tidak tahu adakah nanti dia akan jadi lebih baik daripada kita. Kita ni nampak macam baik sekarang, kita tidak tahu yang akan datang adakah kita akan jadi jahat, lebih jahat daripada dia. So maknanya kita tidak boleh jadi orang yang sombong. Kita tinggal bukan sebab sombong, tapi kita tinggal atas dasar kerana kita tidak mampu mempengaruhi dia untuk ke arah kebaikan, dan kita takut kita terancam, atau kita takut kita juga akan nantinya terpengaruh ke arah kejahatan balik. Maka sebab itu kita tinggal. Dan satu benda yang kalau saya boleh kongsikan tengah hari ni, pada pagi ni adalah kita jangan tangguhkan untuk berubah. Sebab ada orang kata life begin at 40. Kita ni tunggulah belum 40 lagi, kita enjoy dulu. Kalau frasa barat kata hidup ni bermula selepas 40 tahun, bagi orang barat, setengah pemahaman mereka ialah lepas 40 adalah proses kematangan. Berarti dia dah struggle peringkat awal, selepas 40 baru dia enjoy dengan life. Tapi ada setengah orang yang salah faham, lepas 40 baru kita jadi orang betul-betul. Sebelum 40 kita jadi orang hutan, tak apa. Maknanya selepas 40 baru kita jadi orang betul-betul. Baru kita kenal masjid, baru sembahyang cukup 5 waktu. Yang belum berhijab baru nak berhijab selepas 40. Tetapi sebenarnya kalau boleh kita berhijrah, kita berhijab, kita berubah, kita menjadi orang baik sebelum 40. Sebab sebelum 40 ni kita masih muda. Komitmen kita tak banyak lagi. Kesihatan kita secara normalnya, kesihatan orang sebelum 40 ni lebih baik. So berarti peluang kita untuk banyak buat benda baik ni lebih banyak berbanding selepas 40. Dan selepas 40 kita akan banyak risiko. Risiko penyakit, risiko masa, risiko macam-macam risiko, komitmen dan seumpamanya. Dan elemen 40 ini sebenarnya elemen yang dirahsiakan. Sebab kalau kita fikir nombor 40 ini Allah pernah sebut dalam ayat ke-15 surah Al-Ahqaf. Kan? Antaranya di pertengahan ayat tu Allah kata hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Dalam ayat tu panjang, Allah kata kami perintahkan supaya kita ni buat baik kepada mak kita yang mana dia telah mengandung, hamil, telah menyusukan kita, membesarkan kita selama 30 bulan, 2 tahun setengah. Dan apabila anak itu meningkat dewasa dan meningkat umurnya ke 40 tahun, berarti Allah ada sebut perkataan 40 tahun. Berkatalah orang-orang yang berumur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Bila mana orang yang 40 tahun ni, bila dia dah mengalami proses kematangan, bila dia dah kenal baik buruk, tengok Allah rakamkan dalam ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf, Allah kata orang-orang macam ni biasanya dia akan berdoa, Rabbi auzi'ni, wahai Allah tetapkan hati aku supaya aku boleh menjadi orang yang bersyukur terhadap nikmat yang telah kau berikan kepada aku dan juga kepada mak ayah aku. Dan juga ya Allah tolong bantu aku, tetapkan aku supaya aku ni boleh buat amal soleh yang kau redai. Dan turunkanlah perasaan yang sama kepada anak-anak zuriat keturunan aku. Ni orang yang 40 tahun, berarti dia dah boleh fikir baik buruk. Dia nak anak-anak dia pun fikir macam dia. Tapi anak-anak susah lah sebab anak-anak belum 40. Maka sebab itu saya katakan orang yang dia 40 tahun lebih awal daripada umur sebenar dia. Contoh maknanya dia boleh mencapai tahap kematangan lebih awal, berarti orang tu lebih mudah berjaya. Dia jadi orang baik daripada awal, berarti dia lebih mudah berjaya. Dia sembahyang 5 waktu daripada awal, umur 20 tahun dah sembahyang 5 waktu, berbanding orang yang baru 50 tahun baru nak cukup 5 waktu. Orang yang sembahyang berjemaah umur 30 tahun dah rajin pergi masjid, itu lebih baik daripada yang selepas 40 tahun. Kerana dalam Quran disebut
bila orang umur 40 tahun dia dah matang betul-betul baru dia boleh nak buat baik sungguh-sungguh. Dan tengok dalam doanya pun kalau kita boleh hafal doa tu sangat baik sebenarnya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaik wa inni minal muslimin. Tolong hafal ayat ini, ayat yang ke-15 surah Al-Ahqaf. Di pertengahan ayat sampai hujung ayat yang ke-15 tu ada cerita pasal doa ni, dan tolong hafal sempena konteks hijrah kita pada kali ini. Dan ada satu hadis Nabi SAW, hadisnya barangkali daif, tetapi mengikut Ibn Hajar Al-Asqalani, hadis daif kita boleh amal kalau fadailul amal, untuk kelebihan amalan, bukan untuk hujah. Itu yang disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari. So hadis daif antaranya Nabi pernah sebutkan, Nabi kata barang siapa yang berumur 40 tahun tetapi amal kebajikannya lebih sedikit daripada amal kejahatannya, maka persiapkanlah dirinya untuk ke neraka. Waliyahzubillah. Kan? Berarti risiko orang yang lepas 40 tahun, amal ibadatnya sikit, amal solehnya sikit. Berarti kalau lepas 40 baru dia struggle, berjuang sungguh-sungguh nak jadi baik, dia akan susah. Baru nak kenal Quran, nak belajar Quran kan dah susah. Baru nak sembahyang 5 waktu, nak pergi masjid selalu kan susah. Tak larat dan seumpamanya. Maka risiko nak buat baik tu lebih banyak berbanding kalau dia buat baik sebelum 40 tahun. Maka sebab itu dalam konteks hijrahkah kita ini, kita berpesan, saya berpesan kepada diri saya daripada semua, rebutlah peluang kita sementara kita masih muda, sementara kita masih sihat, sementara kita masih kaya, sementara kita masih lapang, dan sementara kita masih hidup. Dan inilah 5 perkara yang Nabi suruh kita rebut sebelum datangnya 5 perkara yang selepas itu. Saya kira itu adalah kesimpulan, Ustaz. Ustaz ada sikit lagi untuk kita kongsikan sebelum kita menutup bicara kita pada pagi ini. Okey, saya cuba nak simpulkan sempena hijrah ini adalah kita sentiasa mahu menjadi orang yang berubah, lebih baik, lebih baik, lebih baik. Kita tidak mahu menjadi orang yang berpuas hati dengan apa yang kita ada sekarang. Yang dah sembahyang 5 waktu, dia akan memikirkan bagaimana dia menyempurnakan solatnya. Yang dah bertudung, dia akan memikirkan bagaimana berhijab dengan cara yang lebih baik. Yang dah rajin pergi masjid, dia akan berfikir tentang bagaimana supaya dia tidak mengumpat. Sebab orang pergi masjid ramai mengumpat. Dan dia berfikir untuk sentiasa merubah diri dia. Itu orang berhijrah. Sesiapa yang merasa cukup, dia merasa dia sudah baik pada hari ini, sebenarnya dia belum baik. Kerana orang yang memikirkan tentang dirinya sendiri dah cukup, maka dia akan sentiasa mencari kelemahan orang lain. Tetapi orang yang sentiasa memikirkan kelemahan diri sendiri, so dia tidak sempat untuk mencari kelemahan orang lain. So dengan kita mencari kelemahan kita, kita akan sentiasa jumpa hari demi hari. So dengan itu dalam konteks hijrah, cari kelemahan diri dan perbaiki kelemahan diri. Dan yang keduanya adalah, sebagai kesimpulan adalah, kita memikirkan apa yang kita boleh beri kepada orang lain tanpa kita memikirkan apa yang kita boleh dapat daripada orang lain. Itulah sebenarnya kesimpulan, insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat pertemuan kita pada kali ini, insya-Allah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Syarizan Do'aturabi berkongsi bersama kita pada hari ini dalam rancangan Tarbiyah Hijrahkah Kita. InsyaAllah mudah-mudahan kita mendapat banyak sekali manfaat dari perkongsian kita pada pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.